Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan daripada Sirah An-Nabawiyah. Cumanya pertamanya saya nak sebut, saya baru lagi, bukan baru ni, pertama kali lah ni. Saya sambung sirah ni. Yang dalam ni pun mungkin ada yang baru kenal, baru tengok saya. Tapi saya perasan ada yang dah pernah saya kenal. Sebab tahun lepas ke ataupun 2 tahun lepas, rasanya tahun lepas. Tahun lepas Mukhtasar Minhajul Qasidi, kitab tu. Tapi itu saya datang jemputan. Maknanya tak kekal. Yang ni kekal. Dulu saya datang jemputan, sekarang ni saya datang memang bawah jabatan tu. Memang kira bertugas di sini pula. Jadi yang dalam grup tu tahulah. Yang dalam grup tu mungkin semua dah ada. Nama saya ni Ahmad Al-Qarni bin Idrus. Baru bertugas di Jabatan Mufti sebagai mubalik. Dan saya akan sambung di sini ni, kelas di sini ditugaskan untuk sambung Sirah Nabawiyah Mustafa Sibai, Durusun wa Ibar. Yang mana sebelum ni saya tak tahu siapa yang mengajar sini. Ustaz Syahrir. Yang terakhir Ustaz Kadir. Yang terakhir berhenti dekat mana? Muka surat 53. Ulang balik pada awal. Mukaddimah. Banyak kau ni, ada 3, 4, ada 5 lebih. Kira nak mula balik Kalau nak mula balik pun okey je. Saya tak ada masalah. Faslus Salis, yang terakhir. Faslus Salis dah agak banyak, muka surat 53. Fi sirati ba'da al-hijrati al-Habasyah ila al-hijrati lil-Madinah. Jadi kita sambung situ lah kot. Muka surat 53. Muka surat 53 ni selepas hijrah ke Habsyah hingga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bahagian ketiga. Bahagian ketiga ni saya tak terus kepada, saya tak sebut lah kot mukaddimah apa semua dah tahu ni kitab ni. Kitab sirah kita ni agak ringkas lah. Yang saya duk lihat antara kitab sirah yang paling ringkas karangan Dr. Mustafa As-Sibai ni.
dia pick ataupun dia pilih poin-poin penting. Nama pun durus wa ibar. Durus ni maksudnya pengajaran dan juga pedoman. Okay. Jadi kitab sirah kita ni tidaklah seperti kitab-kitab sirah yang lain yang lebih lengkap dengan riwayat-riwayat dan sanad. Macam Rahikul Maktum, tebal. Yang tu banyak riwayat dan sanad dan ada perbandingan riwayat pun dalam tu. Okay. Cuma kitab kita ni dia ringkas, dia lebih nak beritahu bila mana berlaku satu peristiwa tu, apa pengajaran pada peristiwa tu. Dia bukan nak bincang peristiwa yang sahih macam mana, yang daif macam mana, pertembungan antara dua riwayat. Okey, buku ni ataupun kitab ni tak bincang yang tu. Dia bincang berlaku saja peristiwa, apa dia yang kita boleh dapat sebagai pedoman hidup kita. Okay. Jadi muka surat yang ke-53 ni, Al-Faslu Thalith ataupun bahagian yang ketiga, fi sirati ba'da al-hijrati al-Habasyah ila al-hijrati lil Madinah. Peristiwa selepas daripada hijrah Habsyah kepada hijrah di Madinah Al-Munawwarah. Al-waqa'i'u at-tarikhiyah. Peristiwa-peristiwa sejarah. Al-waqa'i' maksudnya peristiwa-peristiwa, at-tarikhiyah sejarah. Al-waqa'i' at-tarikhiyah. Tatamayyazu ahdath hadhihi al-fatratu bil waqa'i'i al-barizati at-taliyah. Fasa ini lebih jelas dan lebih istimewa berbanding fasa-fasa lain ekoran berlakunya beberapa peristiwa yang terkenal. Tatamayyazu maksudnya fasal ini berbeza berbanding fasal-fasal yang lain bil waqa'i' al-barizah at-taliyah. Kerana dalam bahagian ketiga ni kita akan tengok beberapa sirah yang terkenal. Maknanya sirah yang kalau orang sebut, umum orang Islam semua pernah kenal sirah ni ataupun peristiwa ni. Bahagian ketiga ni. Okay. Pertama, kita tengok muka surat 53 tu, mata Abu Talib ammu Rasulillah ammur Rasuli fi sanatil 'ashirah minal bi'tsah. Okay. Peristiwa yang pertama pada bahagian ketiga ni iaitu kewafatan Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Rasulullah. Am maksudnya bapa saudara sebelah ayah. Am dalam bahasa Arab bila mana sebut ammun, mata Abu Talib bin ammur Rasul, telah mati ataupun meninggalnya Abu Talib bapa saudara Nabi sebelah ayah. Bahasa Arab bila sebut am maksudnya bapa saudara belah ayah, bab menakan belah ayah. Okey. Kalau sebut khal, khali ataupun khalah maksudnya bapa saudara belah ibu. Belah ibu. Bila mati tu? Fi sanatil 'ashirah minal bi'tsah, pada tahun ke-10 daripada kebangkitan. Al-bi'tsah tu maksudnya kerasulan ataupun kenabian. 10 tahun selepas Nabi terima wahyu di Gua Hira. Lepas Nabi terima wahyu 10 tahun dah di Gua Hira tu, yang turun ayat-ayat pertama daripada surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 10 tahun lepas itulah wafatnya Abu Talib. Wa kana fi hayatihi syadidud difa'i an ibni akhihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Abu Talib itu ketika mana hayatnya, fi hayatihi syadidud difa', kuat, syadid ad-difa', kuat mempertahankan, an ibni akhihi, terhadap anak saudaranya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Abu Talib antara pak saudara Nabi yang sangat-sangat kuat protect Nabi. Luar biasa cara dia mempertahankan Nabi. Dia tak benarkan orang sakiti Nabi, dia tak benarkan Nabi ni mental pun disakiti. Dua-dua tak bagi. Bukan setakat tak bagi orang kacau tubuh badan Nabi, tak bagi juga orang kacau pemikiran sehingga Nabi jadi serabut. Itu pun benda yang dilakukan oleh Abu Talib. Maknanya sangat-sangat take care, sangat-sangat jaga dia ni terhadap Abu Talib. Wa kanat Quraisyun la tastati'u an tanala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi adha fi nafsihi tilatul hayah Abi Talib ihtiraman lahu wa haibah. Okay. Apa yang dia sebut situ? Quraisy, wa kanat Quraisy, dan sesungguhnya Quraisy la tastati'
tidak berjaya antanalan nabiyyu bi'adha, untuk menyakiti Nabi. Antanalan nabiyyu bi'adha, tak akan sampai kepada Nabi itu sebarang gangguan. Tanal maksudnya sampai. Bi'adha, apa-apa gangguan pun. Fi nafsihi, pada diri Nabi dan juga jiwa Nabi. Tilatun hayatun, sepanjang hayat Abu Talib. Maknanya sepanjang Abu Talib hidup ni, tidak pernah Quraisy boleh menyakiti Nabi. Tak pernah Quraisy boleh menyakiti Nabi. Ihtiraman lahu wa haibah, dengan sebab Quraisy sangat-sangat hormat dan gerun kepada Abu Talib. Kita tahu kan, dalam pemerintahan Quraisy ni, Quraisy yang menguasai Mekah, Bani Hashim. Quraisy ni dia punya kabilah. Daripada kabilah, dalam kabilah ni dia ada Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, membentuk kabilah nama dia Quraisy. Okay. Yang paling tinggi ialah Bani Hashim pada waktu tu. Bani Hashim. Yang mana Abu Talib tu datang daripada keturunan Bani Hashim tu lah. Okay. Jadi dia orang yang pegang pengurusan pentadbiran paling tinggi, yang dikenali sebagai Darun Nadwah. Darun Nadwah. Jadi ketua Darun Nadwah ni ialah Abu Talib lah. Okay. Falamma mata Abu Talibin, ketika mana meninggalnya ataupun wafatnya Abu Talib, jarra'at, ketika mana meninggal dunianya Abu Talib, Quraisy mula berani bertindak kasar. Okay. Jarru'at Quraisy ala tashdidil adha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Quraisy sudah berani. Jarru'at tu maksudnya berani menyakiti. Berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tashdidul adha, maknanya dengan kesakitan ataupun dengan penyiksaan yang kuat. Walidzalika kanat wafatuhu mab'athun huznun 'amiqun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kewafatan Abu Talib itu menjadi ataupun menimbulkan mab'ath, maksudnya menimbulkan huznun, kesedihan, 'amiqun, yang sangat dalam, sehingga menimbulkan sugul. Huznun 'amiq ini kita kata kecewa yang tahap tinggi, sehingga Nabi ni jadi murung pada waktu tu dengan sebab kematian Abu Talib. Wa qad harasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqula Abu Talibin kalimatul Islam wa huwa ala firashil maut. Dan Nabi ni sangat-sangat berharap dan sangat-sangat bersungguh mendesak Abu Talib ni untuk menyebut kalimatul Islam, iaitu kalimah la ilaha illallah, ketika mana ala firashil maut, iaitu dekat-dekat nazak Abu Talib ni. Fa'aba khasyata an yulhiqahu al-'ar min qaumihi. Fa'aba maksudnya Abu Talib enggan, khasyatan dengan sebab dia takut, an yulhiqahu al-'ar, dia akan mendapat malu. Al-'ar maksudnya malu, benda yang memalukan, min qaumihi, daripada kaumnya. Okay. Jadi itu benda pertama dia sebut. Poin pertama sini ialah fasal ketiga ni, selepas hijrah Nabi ke Habsyah, sahabat ke Habsyah, Nabi tak hijrah ke Habsyah, Nabi duduk di Mekah tu lah. Okay. Nabi hantar sahabat-sahabat ke Habsyah. Berapa orang? 80 lebih. 2 kali. Kali pertama sikit je, kali kedua tu agak ramai. Kali kedua tu ketua dia Ja'far bin Abi Talib ataupun Ja'far At-Tayyar, yang terkorban dalam perang Mu'tah kalau kita baca sirah dia. Dia tu sepupu dengan Nabi. Okay. Jadi lepas daripada orang-orang Islam sebahagiannya duduk di Habsyah, duduk tu siap dapat suaka politik lah, kita kata istilah kita hari ni, maknanya dijaga, diberi keamanan, tidak dikacau. Dan ada usaha Quraisy nak panggil balik, nak ambil balik orang-orang Islam yang duduk di Habsyah. Habsyah hari ni Ethiopia, Addis Ababa, capital city dia. Okay, itu negara dia lah. Okay. Negara yang hebat lah dulu, sekarang ni tak hebat dah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu antara kuasa besar dunia juga pada waktu tu. Okay. Dan dia orang tu beragama Kristian. Okay. Kalau kita baca sirah, siapakah yang ditugaskan untuk panggil balik ataupun untuk pujuk An-Najasyi ambil balik orang-orang Islam yang
mendapat perlindungan di Habsyah Amru bin Al-As. Ini sahabat. Dia sahabat. Pada waktu tu dia lawan Nabi lah. Okay. Amru bin Al-As ni dia lewat masuk Islam, lebih kurang tahun ke-7 ataupun ke-8 Hijrah dia masuk Islam. Dan dia pun antara pembesar Quraisy lah, maknanya orang-orang yang ada jawatan dalam Darun Nadwah. Kalau kita baca sirah Amru bin Al-As ni, dia hebat sebelum Islam dan selepas Islam pun hebat. Dan dia ada anak dia terkenal sebagai Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Zaman Umar Al-Khattab, Amru bin Al-As dilantik sebagai Gubernur Mesir. Dia masuk Islam zaman Nabi hidup lah. Cuma nak beritahunya dia punya kehebatan tu, zaman belum Islam pun dia hebat. Jadi wakil Quraisy nak pergi berunding dengan Ashamah An-Najasyi, nak pujuk supaya bawa balik orang Islam, berhujah. Dan kalau tengok dia orang bawa propaganda. Kalau kita bacalah ni, saya sebut sikit. Dibawa propaganda kepada Raja An-Najasyi. Maknanya Amru bin Al-As ni wakil Quraisy pergi ke Habsyah, diarahkan oleh Abu Jahal pada waktu itu sebagai ketua Darun Nadwah yang paling besar, ganti Abu Talib yang bukan ganti Abu Talib lah pada waktu tu. Okay. Jadi pergi tu untuk pengaruhi supaya buat balik orang Islam. Okay. Apa yang dia orang sebut ataupun apa yang Amru sebut? Amru kata di negeri kamu ni ataupun di negeri tuanku ni ada orang-orang daripada kampung kami yang dia orang ni orang-orang yang sakit dalaman dia. Sakit dalaman tu maksudnya dia orang ni menentang fahaman lah. Kita sembah lain, yang ni sembah lain. Okay. Dan dia orang ni duk kutuk berhala di Mekah. Okay. Jadi kami dengan jasa baik tuanku nak minta buat balik. Sebab kami takut kalau dia duduk di Habsyah ni, dia kutuk Isa ibnu Maryam pula nanti. Cara dia propa raja. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan An-Najasyi ni orang yang bukan orang yang mudah dengar cerita, sehingga turun ayat Quran dalam surah Al-Maidah. Allah Ta'ala sebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika biannahum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Okay. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala kata kamu akan dapati orang yang paling baik dengan orang beriman ialah orang yang mengatakan kami Kristian, Nasrani. Sebab apa? Qissisin, mereka ada pemerintah-pemerintah, waruhban dan juga pendeta-pendeta yang tidak sombong diri. Ayat tu khusus turun kepada An-Najasyi. Walaupun kata para ulama, ayat tu juga merujuk kepada gap kita dengan Kristian tak banyak. Kita dengan agama di dunia ni, agama mana yang paling dekat persamaan kita? Kristian. Gap kita tak banyak. Nabi yang kita duk sebut nama, dia orang pun percaya Nabi yang sama juga. Cuma dia orang ada problem dekat kerasulan Nabi Isa. Dia orang tak kata Nabi Isa rasul, bahkan Nabi Isa itu ada makam ketuhanan situ. Itu kita bincang lain kali. Cuma nak beritahu, An-Najasyi bukan orang yang dengar-dengar saja terus terima. Sebab apa Amru dipilih? Sebab Amru sebelum daripada tu dah banyak kali buat urusan dengan dia. Jadi pilih orang rapat lah. Orang rapat ni mudah sikit nak percaya. Tapi Allah Ta'ala yang menjaga, Allah Ta'ala yang jamin orang Islam yang duduk di Habsyah tu. Jadi dia orang tak disakiti. Dipanggil Ja'far, berikan hujah kamu sebab apa kamu lari daripada Mekah. Maka Ja'far membaca ayat 1 sampai 19 surah Maryam. Maka kata An-Najasyi, kami tak dapati pun apa yang disebut oleh orang Islam ni ataupun sahabat kamu Muhammad ni benda yang bertentangan dengan agama kami. Bahkan benda tu betul. Jadi tak berjaya lah, mudah tak berjaya. Okay. Waktu tu lah, orang kata apa, Nabi ni dia kena, orang kata apa, tekanan lah sikit. Sebab pak saudara dia dah meninggal. Yang duduk Habsyah ni senang lah, sahabat Nabi yang duduk Habsyah. Okay. Yang duduk di Mekah ni teruk kena. Dia orang kena bantai. Pada waktu ni bukan dia orang kena bantai dari segi hujah dah. Dia orang kena bantai dari segi fizikal lah. Okay. Maknanya kalau dulu Nabi bercakap, orang lawan Nabi ataupun orang cuba nak stop Nabi bercakap. Kalau kita baca dalam sirah kan, apa yang dibuat oleh Quraisy kalau Nabi masuk ke kawasan Sahnul Kaabah. Sahnul Kaabah ni tempat kita tawaf hari ni lah. Itu kawasan pasar orang-orang Quraisy dulu. Okay. Masuk je Nabi nak bercakap. Hari-hari Nabi duk buat kerja ni, duk cerita tauhid, syirik apa semua ni. Okay. Nabi masuk je, orang akan edar kapah cuma. Itulah riwayat sebut. Suruh tutup telinga. Sumbat-sumbat tutup telinga.
Edo free. Ada meja khusus, kapal percuma untuk sumbat dalam telinga. Okay. Tujuan dia apa? Nak suruh Nabi sakit hati je. Nak suruh Nabi sakit hati. Kalau dia orang tak setuju, dia orang balik rumah je. Dia orang boleh ambil pilihan tu. Tapi dia orang ada satu lagi benda, dia orang nak suruh Nabi sakit hati. Dan ada yang dahsyat sikit, ambil guni, sekuk kepala. Dan duduk dalam kuliah tu yang tak tahan. Okay. Dia kalau sekuk dalam rumah tak ada masalah. Okay. Dia saja nak suruh orang sakit hati. Saja nak suruh orang sakit hati. Waktu itulah Nabi dah, orang kata apa, mentally dia hampir down. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Kahfi, kita akan tengok ayat yang berbunyi fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir kamu Muhammad ingin membunuh diri. Fala'allaka bakhi'. Bakhi' ni dalam bahasa Arab maksud dia potong kepala. Bakhi'un ni ambil golok, ambil parang apa, kerak bagi putus terus kepala daripada badan. Sebab apa? Mentally stress. Nafsaka ala atharihim. Dengan sebab kesan dakwah kamu ditolak, kamu sampai jadi tahap tu. Quran sebut. Sebab tu turun peristiwa-peristiwa. Maknanya Nabi ni dia menghadapi keadaan yang sangat tegang, tak boleh nak buat apa. Okay. Tambah pula pada waktu tu pak saudara pula meninggal. Pak saudara Nabi Abu Talib ni dia tak terima Islam. Sampai ke dia wafat pun dia tak terima Islam. Tapi dia ada satu nilai baik. Tapi nilai baik yang dia buat ni besar. Iaitu dia mempertahankan anak saudara dia sekaligus menjamin keselamatan dakwah Nabi. Selama mana Abu Talib duduk hidup, Quraisy tak boleh buat apa. Quraisy hanya boleh ejek, tak boleh sakiti. Boleh ejek, tak boleh sakiti. Mati saja Abu Talib, boleh ejek, boleh bantai, boleh sakiti. Okay. Cuma nak beritahunya, kita dapat nak ambil manfaat. Dalam dunia ni ramai orang baik. Orang baik ramai tuan-tuan. Kadang-kadang orang baik, dia punya baik lebih pada orang Islam. Tuan-tuan tengok benda yang berlaku di India. Bila mana pembantaian terhadap orang Islam di New Delhi. Tidak semua Hindu bersama dengan kumpulan yang duk bantai orang Islam tu. Ada orang tunjuk gambar hari Jumaat lepas solat Jumaat di New Delhi, orang Hindu membentuk pagar, dia orang defend orang Islam nak solat Jumaat. Okay. Saya nak ambil manfaat Hindu yang baik tu. Dia Hindu, dia baik. Dia macam Abu Talib lah. Dia musyrikin tapi dia baik. Okay. Tapi sayangnya walaupun baik, tak dapat juga bahagian kebaikan di akhirat. Bahagian dunia dia dapat. Okay. Sebab tu kalau orang tanya kita, siapakah orang kafir paling baik? Abu Talib. Paling baik. Orang kafir paling baik dunia, Abu Talib. Tak ada orang lain yang boleh lawan, boleh challenge dia. Kalau setakat kita tengok orang Hindu bertahan, baiklah kita kata baik. Okay. Cuma di dunia ni ada orang yang paling baik tapi dia kafir, iaitu Abu Talib. Sebab apa? Dia defend Nabi. Sebab tu Nabi sangat terasa dia tak masuk Islam. Sangat terasa. Abu Talib ni kalau kita tengok dalam riwayat, dia tak pernah tinggi suara pada Nabi. Anak dia pernah tinggi suara. Nabi tak pernah tinggi suara. Nabi duduk atas kain yang dia hampar, yang mana tak ada orang boleh duduk, melainkan Abu Talib je boleh duduk. Tapi Nabi bermain atas kain tu. Anak dia bermain, dia marah. Nabi bermain, dia tak marah. Tak pernah dia tinggi suara pada Nabi. Cuma sayangnya tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Dia baik dengan Nabi tapi tak masuk Islam. Rugilah. Ada orang lawan Nabi, iaitu Abu Sufyan. Mertua Nabi juga, bukan orang lain pun. Kan? Kalau kita tengok Nabi ni kahwin dengan Ummu Habibah, anak Abu Sufyan tu. Abu Sufyan kuat lawan Nabi, last kali masuk Islam. Okeylah. Okeylah juga. Okay. Cuma nak beritahu sebab tu Nabi terkesan sangat dengan Abu Talib ni. Dekat-dekat Nabi nak wafat, Nabi pergi rumah Abu Talib. Nabi sebut, Qul ya am la ilaha illallah. Katakanlah wahai bapa saudaraku, kalimah la ilaha illallah. Kalimatun uhaju laka indallah. Satu kalimah yang kalau kamu sebut, aku akan hujah kedudukan kamu di hadapan Tuhan. Maksudnya aku akan backup kedudukan kamu. Aku akan bagi kedudukan yang baik. Apa jawapan Abu Talib? Abu Talib kata, hatta la yakulan nas anna Abu Talibin ghayyarat dinah. Aku tidak mahu lepas pada aku mati orang bercakap Abu Talib tukar agama. Dia ada something orang ni. Bila mana dia kuat dengan satu benda tu, dia tak boleh nak buang. Dia tu baik. Dia tu baik. Kita tengok sebahagian orang, kawan-kawan kita, mungkinlah ni mungkin. Dia tak semayang tapi dia baik. Kita cerita kat dia, marilah semayang masjid. Oh tak apalah. Tapi dia tu baik. Bagi derma kat orang ribu-ribu apa semua. Dia ada something terlekat dalam jiwa dia. Tak boleh nak buang. Inilah kita akan nampak keajaiban hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sangat kuat lawan Nabi. Macam Ikrimah.
Ikrimah ni anak kepada Abu Jahal. Ikrimah ni tuan-tuan orang yang buat konspirasi untuk bunuh Nabi. Konspirasi untuk bunuh Nabi. Dia juga antara sponsor banyak peperangan untuk lawan Nabi. Dahsyat dalam peperangan Badar pun dia antara orang yang duduk depan lawan Nabi. Okay. Sebab tu bila mana berlaku pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi dah letak nama-nama orang yang kalau ada kesempatan dia lawan, kita bunuh tu. Tak cakap banyak. Antara yang ada dalam senarai tu ialah Ikrimah. Ikrimah anak Abu Jahal. Okay. Tapi Ikrimah ni dia tahu Nabi ni dah kuat. Nabi mari Mekah kali ni kuat. Bukan macam Nabi mari Mekah dulu. Masa zaman Hudaibiyah dulu, bukan. Okay. Jadi dia orang dah lari awal-awal. Nama-nama blacklist ni dia orang dah lari awal-awal dah. Awal-awal dah lari. Dah tahu dah nama blacklist. Okay. Dan akhirnya Nabi Islamkan. Termasuk yang masuk Islam ialah isteri Ikrimah tu sendiri. Isteri Ikrimah ni pergi pujuk Nabi, ya Rasulullah, kalau aku boleh pujuk Ikrimah masuk Islam, kamu maaf takkan dia? Kamu beri tak kemaafan? Nabi kata, apa yang menghalang aku bila mana dia menerima Islam? Tidak ada apa lagi yang boleh menghalang aku untuk aku marah. Aku tak ada sebab lah. Akhirnya dia pergi pujuk suami dia duduk di pelabuhan di Jeddah. Riwayat sebut pelabuhan nak lari negara lain lah. Pujuk-pujuk dia kata, Muhammad ni orang baik, anak keturunan baik, balik masuk Islam. Dia maaf. Patah hati lembek tekok balik tu. Okey. Orang tengah mata lembek. Bini main pujuk confirm lembek. Okey. Maknanya main lembek, dia masuk Mekah tu dia takut. Dia masuk Mekah dia takut. Okey. Nabi ni dah pesan pada sahabat, kalau nampak Ikrimah masuk, jangan duk teringatlah ke ayah dia tu. Sebab ayah dia kan Abu Jahal. Okey. Jangan kamu duk cok ni anak Abu Jahal. Ni ala-ala ada kita tibai dulu baru kita dengar syahadah dia. Okey, jangan duk maki dia. Biar dia masuk dengan tenang. Dia masuk, dia duduk depan Nabi, dia nak syahadah. Dia syahadah depan Nabi, sekalipun dia tak angkat muka dia menghadap muka Nabi. Sebab dia malu. Sangat malu. Cuma dia sebut, lepas dia masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, setiap duit yang telah aku keluarkan untuk lawan kamu dulu, hari ni aku akan tukar duit tu, setiap duit yang aku ada aku akan buat untuk tolong agama kamu. Okay. Setiap peluh yang aku keluarkan untuk lawan kamu, hari ni aku akan keluarkan peluh untuk tolong agama kamu. Dan aku berjanji terhadap janji aku ni. Sebab tu kau tengok ketika mana dia sebut ni, ada satu ayat Quran turun pada Nabi. Allah Ta'ala sebut, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada orang-orang yang berhajat nak mati syahid, dan ada orang-orang yang dah mati syahid. Ada ayat tu, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah. Antara orang-orang beriman itu bila mana dia berjanji, dia benar nak janji dia. Okay. Ayat tu turun nak beritahu keadaan Ikrimah. Ikrimah ni dia wafat bila? Dia wafat dalam peperangan Yarmouk. Nabi dah wafat dah, zaman Umar Al-Khattab. Ni saya cerita sikit lah sebagai pengenalan. Saya tak mau baca kitab sangat, serius sangat. Okay. Tengah-tengah hari ni mengatuk mata. Okay. Ikrimah ni, bila mana peperangan Yarmouk, kita baca sirah kan. Perang Yarmouk ni antara perang yang hampir-hampir Khalid Al-Walid ni dia macam lost, tak tahu nak bagi idea apa peperangan. Sebab Khalid Al-Walid panglima perang pada waktu tu. Kalau kita baca sirah, Khalid Al-Walid ni very tactical person, orang yang sangat banyak taktik peperangan. Okay. Tapi first dalam sejarah dia berperang, perang Yarmouk dia lost. Tak dapat nak ejah kat mana nak masuk. Sebab orang Islam duduk di Yarmouk tu, di bukit. Yarmouk ni di Jordan hari ni. Okay. Duduk di bukit tu, dia orang duduk tengah-tengah tu, Rom kepung sekeliling. Kepungan tu berapa ratus ribu. Ramai lah, orang Islam pun tak ramai sangat. Okay. Jadi Khalid Al-Walid ni dia macam mati akal lah. Kat mana kita nak cari taktik ni? Okay. Tidak ada cara lain, maka kita kena rempuh juga dia orang macam mana pun. Maknanya akan ada dalam kumpulan kita ni akan mati. Okay. Bila mana dia bincang dengan askar-askar ni, orang Islam ni, maka bangun Ikrimah. Ikrimah pun angkat tangan. Ikrimah kata, siapa yang nak berbai'ah mati syahid dengan aku? Maknanya kita akan rempuh. Akhirnya orang kedua pula bangun. Orang kedua tu ialah adik pada Abu Jahal yang juga lawan Nabi dulu. Dia bangun ikut anak saudara dia. Kemudian ada 2-3 orang sahabat, sampai cukup 400 orang. Kumpulan Ikrimah yang akan rempuh. Mati-mati lah.
Kumpulan ni kumpulan gerila yang akan rempuh terus. Setakat mana yang dia orang boleh bunuh, dia orang akan bunuh. Sama ada dia orang dibunuh ataupun dia orang bunuh orang. Okay. Dua tu saja. Khalid Al-Walid ni dia sebut perkataan, dia kata jangan Ikrimah, kalau kamu mati orang Islam jadi lemah semangat. Jangan buat pilihan gila dah. Mana kita kata. Ikrimah beri jawapan apa? Ikrimah kata, Khalid, wahai Khalid, kamu masuk Islam awal pada aku. Kamu sempat buat amal kebaikan banyak pada aku. Aku masuk Islam lewat pada kamu. Jadi biarkanlah aku buktikan ini kerja terbaik yang aku nak buat dalam Islam. Dengar tu jadi seriau habis. Maknanya kata-kata semangat. Okay. Dia rempuh dan akhirnya kepungan Quraisy berjaya, kepungan Rom berjaya dilumpuhkan. Lumpuh. Tapi dia kena teruk lah. Dia, pak saudara dia, dan ada seorang lagi sahabat Nabi, saya tak ingat nama sebab kita pun sebut on the spot gini ya, tak sempat nak baca pun. Jadi 3 orang ni antara yang paling teruk kena. Antaranya salah seorangnya ialah Ikrimah lah. Okay. Bila mana kepungan Rom berjaya dilumpuhkan, orang Islam dapat menguasai medan perang pada waktu tu. Okay. Maka 400 orang ni ada sebahagian dah mati, ada sebahagian masih dalam keadaan cedera parah, dimasukkan dalam kemah siap-siap untuk dapat rawatan. Okay. Antaranya ialah Ikrimah. Khalid Al-Walid tengok Ikrimah ni dia penuh dengan orang kata apa macam-macam luka, tikaman, libasan pedang semua dah ada. Maka Khalid pun kata pada pegawai dia, beri air kepada dia. Suruh dia minum. Supaya dia jadi lega sikit. Dia jadi lega. Okay. Bila mana dia nak minum, dia tengok pak saudara dia, adik Abu Jahal tu kena teruk tak? Dia kata bagi air. Bagi air pada yang ni. Okay. Pak saudara ataupun adik Abu Jahal tengok, sebelah dia ada lagi teruk. Bila bagi yang ketiga tu, air tu sampai pada yang ketiga tu pun syahid, tinggal. Bagi balik kepada adik Abu Jahal pun dah syahid. Bagi balik pada Ikrimah pun dah syahid. Dia orang tak sempat minum. Maka Khalid Al-Walid kata dia orang akan minum air di syurga. Waktu tu dibaca balik ayat hak yang ketika mana dia masuk Islam tu. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah, di antara orang-orang yang beriman itu benar dalam janjinya. Faminhum, sekejap kita cari, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Surat 421 juzuk yang ke-21. Okay. Jadi dibaca balik ayat tu. Turun masa zaman Nabi. Cuma hari dia mati tu Khalid Al-Walid baca sekali lagi. Nak bagi ingat, sinkronis dengan peristiwa dia masuk Islam. Maknanya dia pernah sebut depan Nabi dia akan betul-betul berjihad, dia betul-betul akan bagi diri dia pada Islam. Maka hari itu Allah Ta'ala makbulkan. Wa minhum man yantazir. Maknanya di antara orang-orang Islam yang ada yang dah mati syahid dan ada yang menunggu giliran untuk mati syahid ayat tu. Antara yang menunggu giliran tu ialah Ikrimah dan lain-lain. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Okay. Jadi nak cerita pada kita, saya nak cerita ni orang yang kuat lawan Nabi dan akhirnya dia mati dalam keadaan dia berjuang Islam. Okay. Orang yang baik dengan Nabi macam Abu Talib, dia mati dalam keadaan kafir. Tak ada satu benda buruk. Sebab tu Nabi jadi sedih. Nabi jadi sedih. Macam kita tengok kawan-kawan kita yang non-Muslim, baik, sangat baik. Tapi tak masuk Islam. Kita cuba approach nak suruh dia masuk Islam, tapi dia tak masuk Islam. Ada kawan-kawan kita yang Islam tapi tak beramal sangat dengan Islam. Tak solat, tak apa. Tapi baik. Baik dia dah pada yang solat. Tapi itu bukan dalil tak solat. Ada orang yang tak solat baik. Memang kita akan jumpa orang yang tak baik, orang yang baik tak solat. Tapi itu bukan indikator. Solat itu tidak diwajibkan, bukan indikator dia. Cuma nak beritahu keadaan manusia ni kita akan tengok macam-macam ni. Macam Abu Talib ni juga. Macam Abu Talib. Tak ikut satu ajaran Nabi. Cuma dia baik saja dengan Nabi. Sebab tu Nabi desak suruh dia masuk Islam. Nabi kata sebut. Cuma kalau kita baca sirah, ketika mana Nabi pujuk Abu Talib nak suruh masuk Islam pada waktu tu, ketika mana duk pujuk,
Yang duduk sebelah ataupun katil yang duduk belah balik sana. Nah, belah balik sana tu Abu Jahal duk ada, Abu Sufyan duk ada, Abu Lahab duk ada. Kalau kita baca sirah lah, sirah Ibn Hisham dia sebut, bila mana Nabi sebut qul ya am la ilaha illallah, Abu Jahal pun potong dulu. Abu Jahal kata jangan dengar anak saudara kamu ni tak boleh pakai punya orang. Dia baca pun tak erti, menulis tak erti, SPM tak ada, percaya ke dia? Tu kita tambah lah, SPM tak ada tu saya tambah. Cuma nak beritahunya, orang tak ada nilai pendidikan pun kamu nak percaya dengan dia. Kita semua ni hebat semua, takkan kamu tak percaya kita? Benda ni mana-mana orang pun atas dunia tuan-tuan, dia akan jadi keboh dengar perkataan. Datang orang muda tak ada pengalaman, cerita benda betul, tiba-tiba berlawan dengan orang yang lebih tua, berpengaruh, payah nak terima. Yang zahirnya yang ada pada yang tua tu kadang-kadang memang salah yang fatal pun kadang-kadang. Manusia dia akan menilai siapa yang bercakap tu, pasti. Tambah pula dengan dunia hari ni, memang keadaan tu pasti berlaku. Itu yang pertama lah dalam buku kita ni. Kita baca sikit lagi. Peristiwa yang kedua, ke surat 53 tu. Matat Khadijah radhiyallahu anha fi tilka sanati nafsiha. Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal dunia pada tahun yang sama. Matat Khadijatun radhiyallahu anha, telah matinya Khadijah pada tahun yang sama, iaitu tahun ke-10 kenabian juga. Wa kanat Khadijatun tukhaffifu 'anil rasul humumahu. Sesungguhnya Khadijah itu ialah orang yang telah meringankan, tukhaffif maksudnya meringankan dari diri Rasulullah itu humumahu. Humum maksudnya kerungsingan, rungsing. Wa ahzanihi, dan juga kesedihan. Dia bahasa Arab dia ada beza, humum dengan huzun. Huzun dan humum, hamma wa huznun, ada beza. Hammun ni ialah kita sedih dengan sebab kita rungsing benda yang belum berlaku lagi, akan datang. Huzun ni ataupun sedih ni, benda tu dah berlaku dah, kita sedih. Kematian orang-orang tersayang dah mati dah pun. Kesedihan tu masih lagi berlanjutan setahun, 2 tahun. Humum ni ialah benda yang akan datang. Contoh kena buang kerja, duk fikir dah bulan depan nak makan apa, tak ada gaji, serabut, paling kiri tak kena, paling kanan tak kena, bulan depan tu tak sampai lagi, tapi serabut tu duk lagi dah. Itu dipanggil humum. Sebab tu ada doa kan, doa pagi petang Nabi ajar pada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, buanglah ataupun kami berlindung kepadamu ya Rasul, ya Allah, daripada kerungsingan akan datang dan kesedihannya dah lepas. Jadi Khadijah ni orang yang menjadi peringan kepada Nabi, yang ringankan humum dan kesedihan Nabi. Lima yalqahu min ada'i Quraisy, dengan sebab apa yang telah Nabi terima daripada musuh-musuh Quraisy ataupun permusuhan Quraisy. Jadi Khadijah ni orang yang sangat memberi, orang kata apa, perangsang ataupun semangat pada Nabi. Muka surat 54, falamma mata, ketika mana ataupun apabila telah meninggalnya Khadijah, hazina 'alaiha huznan syadida, maka Nabi pun telah sedih dengan kesedihan yang sangat-sangat tinggi ataupun sangat-sangat kuat. Wa summiya dzalikal 'am, maka dinamakan tahun tersebut allazi mata fihi ammuhu Abu Talib wa zaujatuhu. Dia tinggal ta tu, wa zaujuhu kan, wa zaujuhu kan, sepatutnya zaujatuhu, zaujah. Sebab zaujah isteri, zauj suami. Dia ada beza tu. Wa zaujatuhu kena tambah ta situ, wa zaujatuhu Khadijah. Sebab zauj maksudnya suami. Kena ada ta situ, ta yang menunjukkan beza. Sebab kalau wa zaujuhu Khadijah dan suaminya Khadijah, tak kena. Zaujatuhu dan isterinya Khadijah, tambah ta dia silap. Wa zaujatuhu Khadijah amul huzun, sebagai tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Jadi dua benda berlaku pada Nabi.
Dua benda berlaku pada Nabi, kematian pak saudara dulu, lepas tu kematian isteri Nabi yang tercinta iaitu Khadijah. Nabi ketika mana kahwin dengan Khadijah, para ulama beza pendapat usia kahwin. Masyhur kita dengar dalam sirah Ibnu Hisham ataupun kita belajar, Nabi umur 25, Khadijah umur 40. Itu pendapat masyhur. Okey. Tapi Dr. Akram Diya Al-Umari, dia ada tulis Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Dia kata usia Nabi dengan Khadijah lebih kurang. Lebih kurang. Itu riwayat yang sahih lah, yang paling kurang perawi bermasalah. Kalau tua pun tua setahun 2 tahun je. Maknanya Khadijah mungkin lebih tua, tapi mungkin Khadijah 26, 27. Beza gitu je. Beza sikit je. Ada seorang tokoh, Dr. Akram Diya Umari ni, dia sebut apa logiknya. Riwayat memang riwayat yang 40 tu memang kurang kuat lah dari segi riwayat ilmu hadisnya. Okay. Dari segi logiknya pun, perempuan bila mana usia dah 40, dia punya produktif tu kurang. Sebab Nabi kahwin dengan orang kata apa, dengan Khadijah ramai anak. Dapat 6 orang anak. Nabi kahwin dengan Zainab apa benda ni, Al-Qibtiyah tu baru dapat seorang lagi, Ibrahim. Okay. Jadi kalau umur 20-an maknanya kenalah dapat ramai anak. Dapat ramai anak tu. Okay. Nabi kahwin dengan Khadijah dapat 6 orang anak. Lepas tu kahwin dengan Maryah Al-Qibtiyah kalau saya tak silap, dapat Ibrahim. Safiyah Safiyah. Kalau tak silap saya Maryah Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah. Okay. Al-Qibtiyah dapat Ibrahim tu. Dapat anak Nabi yang nama Ibrahim. Lepas tu meninggal je anak Nabi tu. Sebab tu kalau kita tengok, dia ada satu hadis. Hadis Nabi salat dalam rumah Aisyah. Nabi salat dalam rumah Aisyah, salat sunat lah. Okay. Tiba-tiba ada orang ketuk rumah Nabi. Yang ketuk rumah Nabi tu adik Khadijah. Saya tak ingat nama apa. Cuma adik Khadijah ni muka sama dengan Khadijah, suara sama, exactly sama macam Khadijah. Nabi solat tu duk teringat Khadijah terus. Nabi cepat solat pergi buka pintu. Duk ingat Khadijah. Mati lama tu, lebih dari 5 tahun dah mati. Perbuatan tu Aisyah dia jealous tengok. Aisyah tengok gaduh dengan solat kalut solat. Laju semayang. Buka-buka pintu, adik dia ingat ke dia? Duk teringat. Nabi punya memori tu datang. Okay. Maka Khadijah pun sebut perkataan hadis ni riwayat Muslim. Adik dia saya tak ingat nama benda riwayat dia, tapi adik dia lah. Okay. Adik dia tu ikut Nabi hijrah ke Madinah juga. Aisyah kata, apa lagi yang diharapkan kepada perempuan tua yang sudah dimamah tanah? Perkataan dia pun ngam juga tu. Maknanya Khadijah lah. Apa lagi yang diharapkan pada perempuan tua yang sudah dimamah tanah tu? Maknanya duduk dalam kubur dah. Sedangkan Allah Ta'ala duk ganti hak yang lebih baik lagi. Dia lah maksudnya. Okay. Nabi pun jawab. Nabi kata tak akan boleh ganti Khadijah bila-bila pun. Nabi kata Khadijah orang yang pertama beriman terhadap apa yang aku bawa tanpa rasa prejudis ataupun rasa syok pada aku. Bila mana apa benda ni, sepupu dia, apa nama sepupu dia yang lepas daripada sepupu dia pendeta Yahudi, Waraqah bin Naufal. Waraqah kata itulah Jibril dan inilah orang kata apa, risalah, permulaan risalah. Khadijah tak kata apa. Khadijah terima terus. Tak adalah Khadijah kata kok kena sampuk kot atas tu, tak ada. Kan kalau tengok hadis permulaan wahyu, Nabi terima tu, Nabi turun balik rumah, Nabi minta pada Khadijah, zammiluni, selimutkan aku. Bila Nabi tu dah tenang, Khadijah pun kata pada Nabi, ketahuilah Allah Ta'ala ataupun Tuhan tak akan menganiaya orang yang baik macam kamu. Dia tak akan aniaya orang baik. Kamu tolong orang, kamu cabut kezaliman, kamu beri amanah pada orang, Allah Ta'ala tak akan aniaya. Kamu jangan fikir bukan-bukan. Sebab Nabi sebelum daripada tu, tiap-tiap bulan Ramadan Nabi akan naik Gua Hira. Cuma tahun ketiga tu Nabi terima wahyu. 3 tahun. Nabi bukan naik sebulan duduk tak turun-turun. Nabi naik malam ataupun Nabi naik siang. Ada riwayat, ada tahun Nabi naik komplit, ada tahun Nabi naik setengah bulan. Cuma tahun ketiga tu tak dan berapa hari Nabi naik. Zaman tu puasa tak ada lagi. Puasa Ramadan tak ada lagi. Okay. Nabi naik tu Jibril turun tu. Jadi Nabi tak pernah tengok Jibril. Nabi balik rumah ketar Nabi.
Cuma Khadijah ni dia tak ada perasaan rasa kata apa pelik ke, ataupun dia buat benda-benda yang Nabi jadi lemah semangat. Tak ada. Dia kata itulah pergi naik sangat, tak tahu entah kena sampuk hantu mana tak tahu. Sampai demam balik tak ada. Dia tak kata. Dia tak pernah buat kata apa benda yang Nabi rasa sakit hati, tak pernah. Itu Nabi sebut pada Aisyah. Nabi kata dia beriman, dia dengar dia beriman. Dan Nabi kata aku telah direzekikan untuk aku sayang dia. Maknanya dengan perbuatan itu Nabi sayang. Dan Nabi sebut waruziktu minhal aulad, dan aku telah direzekikan dapat anak ramai daripada dia. Dengar perkataan tu, sari tak bercakap dengan Nabi. Ini hadis ni. Maknanya yang Nabi sebut tu betul, tapi hakikatnya memang Aisyah tu dia ada jealous yang tinggi lah. Itu yang dah mati tau. Kalau Khadijah hidup, apa agak-agak yang akan terjadi? Pergi rumah Khadijah kot. Jangan duk buat sayang terlebih lah. Bagi adik sikit. Cuma nasib baik kawan tu mati dah. Kalau kata hidup mungkin jadi perang dingin kot. Cuma nak beritahu pada kita, sehari tak cakap. Tapi Khadijah walaupun dia tu jealous banyak, orang tanya dia akhlak Nabi macam mana, dia tak jawab dengan jawapan yang tepat. Dia kata kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi ni Quran. Maknanya kita boleh bayang isteri boleh beri indikator tinggi pada suami dia. Orang tanya suami dulu macam mana, akhlak macam Quran. Hari ni kalau orang tanya isteri kita suami macam mana, boleh lah, boleh tu okey dah. Boleh tu kira okey dah dia bagi jawapan. Kalau dia healing banyak kali, kalau dulu pilih lebih sikit kot tak ambil lah ni. Okey. Cuma nak beritahu dia boleh, dalam keadaan jealous tinggi tu dia boleh jawab jawapan yang tepat. Okey. Dan Khadijah kalau tengok kelebihan dia sangat tinggilah. Dalam riwayat sebut Khadijah ni Allah Taala kirim salam pada dia. Allah Taala kirim. Aisyah ni Jibril alaihissalam kirim salam. Tinggi dah tu Jibril boleh kirim salam. Ini Allah Taala kirim salam. Allah Taala suruh Jibril turun beritahu kepada Muhammad, beritahu kepada isterinya, aku dah siapkan rumah yang penuh dengan permata dalam syurga. Dengan sebab dia faham kerja Nabi. Ada riwayat dhaif mengatakan ketika mana Khadijah ni dia nak wafat, Nabi duk jaga dia ni. Waktu tu harta dah habis ni. Harta dah habis dah, duk bagi. Dia beritahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku mati, harta aku dah habis dah. Okey. Kalau tulang aku ada harga, gali, korek balik jual tulang aku untuk agama. Itu dhaif. Riwayat tu dhaif. Okey. Tapi diterimalah oleh sebahagian para ulama sirah. Cuma nak beritahu kepada kita bahawasanya itu antara sebab Nabi pun duk teringat. Nabi teringat. Nabi dengar suara adik dia, Nabi lemah dah, duk teringat. Sebab tu kalau time korban, Nabi akan bagi bahagian, Nabi akan bagi kepada kawan-kawan Khadijah. Ataupun Nabi buat sembelihan, Nabi akan buat portion untuk kawan-kawan dia. Okay. Mati dua orang ni, orang yang jaga Nabi dari segi perasaan dan orang yang jaga Nabi dari segi keselamatan. Abu Talib jaga keselamatan. Khadijah dia jaga dari segi keuangan dan juga dari perasaan Nabi. Sebab kekuatan Islam ni bergantung pada harta Khadijah sebenarnya. Khadijah orang kaya, banyak harta habis kerana agama. Mati dua orang ni, Nabi jadi down yang sangat teruk. Sebab tu turun ayat-ayat yang beri semangat pada Nabi. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah kamu wahai Muhammad atas apa yang orang dah kata. Sebab tu kau tengok lepas daripada dua peristiwa ni, dekat-dekat dah dengan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj dekat. Saya sendiri, saya tarjih Isra' Mi'raj berlaku selepas kewafatan Khadijah. Yang kita duk pegang ni 27 Rejab. 27 Rejab kan orang kata Isra' Mi'raj. 27 Rejab tu pendapat Al-Allamah Al-Mansufuri, seorang ulama pada India, dan dia kata berlaku sebelum tahun ke-10 Hijrah. 10 kenabian. Maknanya sebelum 10 tahun. Maknanya kita dah sebut tadi Khadijah ni dia wafat dengan Abu Talib tahun ke-10. Okey. Kalau sebelum tu maknanya Khadijah sempatlah solat. Riwayat sahih menyebutkan Khadijah tak sempat solat. Jadi riwayat Isra' Mi'raj ni mesti berlaku selepas daripada kematian ni. Maknanya setahun 6 bulan ataupun 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu yang tepat. Okay.
Para ulama duk cari hikmah. Apa sebab Allah Ta'ala wafatkan dua orang ni awal? Dia ada sebab tak? Dia bukan saja-saja lah. Memang ajal tu memang ajal lah. Peranan terhadap sirah Nabi tu besar. Kewafatan dua ni. Kalaulah Allah Ta'ala panjangkan umur Abu Talib dan Khadijah sampai Islam menang, sampai Nabi boleh buka kota Mekah, maka orang-orang akan bercakap, ni andaian para ulama, orang akan bercakap Nabi bolehlah menang pok saudara dia cover. Boleh lah menang isteri dia kaya. Orang akan sebut macam tu. Okay. Bila mana dua-dua hujah ni lumpuh, Nabi boleh menang juga. Nak beritahu bahawasanya agama itu dijaga oleh Allah Ta'ala, bukan dijaga oleh orang. Jadi itu antara peristiwa-peristiwa penting lah yang kita kena tahu, dan kita boleh belajar banyak, iaitu kita dalam berdakwah ni, walaupun tak ada orang tolong, Nabi pun keadaan yang sama, lebih teruk. Tempat bergantung Nabi tu, orang kata apa, putus terus. Bukan setakat kata apa hilang, tapi putus terus. Kewafatan pak saudara dia, enggak kewafatan isteri dia yang tercinta, iaitu Khadijah binti. Dan kalau kita tengok dalam fatrah tu ataupun dalam waktu tu, Nabi ni pun mengalami kesedihan yang kecil lah, antaranya kematian anak-anak dia mati. Kan kalau kita tengok riwayat masa Khadijah duk ada ni pun dah ada 2-3 orang yang mati. Sebab tu kalau tengok Nabi ni bila cerita bab orang yang kematian anak ataupun orang yang keguguran anak, bila kita cerita bab ni, tidak adalah orang lain yang paling kuat menanggung perasaan melainkan Nabi sendiri. Tak ada orang lain. Sebab tu kata Ibnul Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad, bila cerita bab anak-anak Nabi, Nabi pernah sebut dalam hadis, sesiapa yang ada anak kemudian mati, anak tu akan jadi pembantu dia di akhirat, dan bersabar Allah Ta'ala akan beri rahmat. Siapa yang paling kuat perasaan anak mati? Nabi. Sebab Nabi ni semua 6 orang mati dalam keadaan dia hidup-hidup. Hidup-hidup. Seorang je yang kekal, iaitu Fatimah. Tu pun tak lama lepas pada tu mati juga. Okay. Cuma nak beritahunya, para ulama sebut telah berhimpun pada diri Nabi ni pahala sabar paling tinggi. Kalau kita cerita siapa orang paling sabar? Nabi. Kalau kita rasa kita ada anak lepas tu meninggal, kita rasa macam orang cerita, kita dapat faham lah perasaan orang, tapi kita tahu yang paling faham ialah Nabi. Nabi orang yang pernah rasa mak tak ada, ayah tak ada, pernah rasa. Datuk tak ada, pak saudara tak ada, isteri tak ada, anak pun ramai tak ada. Seakan-akan hidup Nabi ni macam duduk seorang, kalau kita tengok. Okay. Tapi Allah Ta'ala yang jaga Nabi, yang beri tarbiyah Nabi melalui ayat Quran, dan Allah Ta'ala hantar orang-orang seperti sahabat-sahabat Nabi ni. Nabi ni dapat kuat, Nabi ni dapat juga meneruskan dakwah. Cuma nak beritahu pada kita, dakwah ni dia boleh bergerak walaupun kita tertutup dah dari segi bantuan-bantuan ni. Sebab ada orang dia nampak kita tak boleh dakwah kalau tak ada duit. Ada orang dakwah tak ada duit pun. Kita tak boleh dakwah kalau kita ni tak ada kuasa, tak ada keselamatan. Ada orang dakwah dalam keadaan terancam. Kita tak boleh dakwah kalau tidak ada ramai pengikut, anak-anak yang membantu. Ada orang dakwah tak ada anak, tak ada isteri pun. Okay. Jadi itu benda yang kita kena tengok, dan kita kena belajar pada sirah Nabi. Sebab kewajipan berdakwah ni kewajipan yang besar. Berdakwah ni tak semestinya keluar macam yang kita tengok tu. Berdakwah ni daripada benda simple sampai ke benda besar. Tambah zaman kita ni zaman media sosial, dakwah di media sosial lebih besar kesan berbanding dakwah di alam realiti ni. Maknanya punca-punca orang nak berubah. Ada orang masuk Islam zaman kita ni kerana dengar 1-2 video je, tak keluar rumah pun. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, kita belajar sirah Nabi ni untuk kita terak dan kita cari semangat. Cari semangat. Bila mana kita lemah, di mana tempat nak cari semangat? Pada sirah Nabi. Sebab tu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi antara 10 orang yang dalam syurga. Dia ada anak lelaki dia. Anak lelaki dia kecil. Lepas tu naik usia remaja. Anak lelaki dia ni pernah bercakap lah dengan Sa'ad. Dia kata, wahai ayahku, aku duk dengar selalu cerita sahabat, cerita Nabi pada kamu. Kadang-kadang cerita tu dah banyak kali kami pun duk ingat dah cerita tu. Kan sebahagian kita cerita Nabi duk ingat dah. Biasa dengar. Okay. Jadi macam anak ni komplain, jadilah cerita lain pula. Okay. Kami ingat dah cerita tu. Okay. Kata Sa'ad bin Waqqas, ketahuilah wahai anakku, ini khazanah orang Islam yang harus dijaga.
Maknanya simpan cerita ni, bawa kepada anak cucu akan datang. Dan kita kena tahu, bangsa ataupun manusia ni, dia boleh jadi baik dengan sebab dia menyimpan cerita bangsa dia ataupun masyarakat dia yang baik. Macam kita orang Islam, kita ada cerita orang-orang hebat dalam Islam yang kita boleh teruskan kepada generasi yang akan datang. Sebab tu kita jangan nampak peranan sirah ni dia hanya setakat belajar, just nak kenal Nabi, clear habis. Sebab tu kita tengok mana-mana negara di dunia ni pun, kalau bab pendidikan, mata pelajaran sejarah mesti diwajibkan. Malaysia pun mata yang wajib kan. SPM sejarah mata pelajaran wajib. Tujuan dia apa? Nak suruh ada rasa aku orang negara tu, aku kena jaga tanah air ni. Tu je tujuan dia. Jadi kita orang yang Islam ni, kita ada sejarah kita. Bila mana kita faham sejarah, kita akan nampak. Dan bila mana ada insiden dalam hidup, kita susah, kita diuji dengan apa-apa, kita dapat compare dengan kehidupan Nabi tu. Itu poin paling besar. Supaya time kita lemah, kita dapat cari kekuatan melalui sirah. Itu poin dia. Itu poin yang paling besar lah. Okay. Jadi kita punya waktu pun dah sampai dah, maknanya ngam-ngam tu. Okay. Sebab saya pun permulaan saya tak sempat nak baca sebab saya tak tahu kat mana berhenti. Okay. Ni dah tahu dah kat mana berhenti, lepas ni kita boleh buat study pula. Okay. Jadi kita berhenti muka surat 54, poin yang ketiga tu. Walamma dishtadda ala rasuli kaidun quraishin wa adhaha ba'da wafati ammihi wa zawjihi. Okay, kita berhenti situ. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Khamis akan datang. Surah Maryam 1-19. Jadi kita berpada situ je. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.